Assalamualaikum dan salam sejahtera. Big Life edisi khas sekali lagi bersama saya Anizan Hapani. Topik kita pada hari ini, rasuah sebagai budaya. Baik, sebelum tu apa kata terlebih dahulu anda kongsi dan like live ini dulu, dan sebarang pertanyaan atau persoalan anda boleh utarakan di ruangan komen. InsyaAllah jika ada masa nanti saya akan tanyakan kepada panel kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk terus setia bersama kami di Big Live edisi khas hari ini sehingga ke penghujung rancangan. Sebab apa? Sebab hari ini special sangat-sangat sebab kita buat julung kalinya akan mengadakan kontes ataupun teka-teki mungkin. Okey, dan kita akan bagi hadiah ya untuk hari ini. Jadi setia bersama kami. Nak tahu kontes apa? Tunggu sekejap je lagi bagi saya masuk untuk perkenalkan siapa tetamu jemputan kita pada hari ini. Baik, kalau semalam kami tampilkan Zuna kartunis secara maya, tetapi hari ini kami bawakan kartunis ke studio. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, saya nak ucapkan selamat datang kepada Syam Along atau Ginola, betul? Betul. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya rasa sangat teruja bila kartunis studi datang ke studio kami hari ini. Kalau awak teruja, saya lagi teruja. Wah, ni yang menarik ni. Okey, right. Baik, tanpa membuang masa lagi, mungkin ramai yang nak tahu siapa Syam Along ni ataupun Ginola ni kan. Okey, pemilik nama sebenar adalah Syam Simon Ezil. Pada awalnya, giat dalam industri animasi negara sejak tahun 1997 lagi. Lama ya. Yep. Saya ni baru kecil lagi kot tahun tu. Jadi sebelum kita pergi jauh nak bincang lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kita nak tanya dulu macam mana boleh bergelar kartunis pada masa yang sama. Ialah terlibat dalam kerja-kerja lain juga kan. Yep, maybe boleh kongsikan sedikit sejarah ataupun macam mana boleh bermulanya. Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum lagi sekali. Waalaikumsalam. Saya biasa berinteract macam tu best kan. Okey, macam ni. Saya Syam Along ataupun nama panel saya kat dalam Semi Artwork Ginola. Okey, saya bermula daripada minat ni sebenarnya. Semua benda yang kita buat mesti mula daripada minat. Bila minat, baru kita elaboratekan dia jadi sebagai satu benda yang terbaik untuk diri kita. Okey, saya daripada tahun 97 saya dah bergiat dalam industri. Saya industri animation sebenarnya. Animation, tapi masa kami buat industri animation tu satu ketika dulu memang famous lah. Saya tak cakap lah. Nanti dia orang akan cari. Apa ni bila saya jadi animator tu jadi sebagai melakar animasi. Okey. Dalam company tu juga ada keluarkan majalah. Saya tak langsung saya salah seorang kartunis lah dalam majalah tu. Jadi bila saya buat gitu, minat dah ada, boleh melukis sebenarnya. Tu yang saya sentiasa buat. Ingat kalau macam benda-benda yang melibatkan kreatif, melibatkan satu benda yang kita minat, kita kena buat hari-hari. Baru kita akan nampak dia punya hasil ni sebenarnya. Jadi lama lebih kurang dalam 20 tahun lah saya berkecimpung dalam industri ni. Industri production, animation, grafik dan kartunis lah sebagai pelukis kartun. Okey, kalau kita cakap pasal minat ni utama. Yep. Tapi selain pada minat, yang utamanya juga adalah bakat. Yep, betul. Macam mana pula kalau dari segi bakat, adakah Encik Syam Along ni ada keturunan yang ataupun ayah ibu ke yang pandai melukis juga ke atau bagaimana? Okey, macam ni. Memang betul bakat ni diwarisi oleh pada ayah saya lah. Sebab ayah saya juara nombor 3 bintang TM dulu tahun 70-an. Wow. Dan dia sebagai seorang pelukis lah. Jadi mungkin bakat turun pada saya. Jadi bila saya nampak bakat tu, saya cuba cari platform untuk saya kembangkan saya bakat. Jadi sampai ke sekarang lah saya masih lagi dalam industri ni. Okey, katanya sekarang ni sedang giat mengarahkan sebuah program TV. Nampaknya kalau daripada you buat macam-macam kan, daripada dulu pernah jadi macam-macam. So mengarah TV pula, macam mana tu fokus ni? Yang mana satu yang jadi minat? Dia minat semua, tak tahu nak buat apa. Itu dah masalahnya orang kreatif ni. Semua benda yang nak buat. Tapi sebenarnya semua benda yang buat tu kena ada satu benda yang kita fokus lah. Saya memang saya dulu sebagai animator. Lepas tu kita upgrade kita punya diri sebagai pengarah pula lah. Pengarah dalam siri animasi yang paling buat pun saya sebagai pengarah.
Lepas tu saya go to yang baru punya ni, saya ada satu rancangan TV pula, program TV. Jadi benda ni yang sebenarnya tak jauh lari yang sebenarnya, sama je. Yang penting kita minat. Kalau macam sekarang, macam awak ni sekarang pengacara. Saya tahu awak mungkin boleh buat skrip, awak boleh jadi pengacara dan awak mungkin boleh mengajar orang buat skrip. Walaupun satu benda yang satu yang awak tahu, tapi kita boleh elaboratekan macam-macam. Itu juga saya lah. Saya belajar dan belajar. Okey. Kalau macam yang tadi sebenar explain pasal saya tu mungkin dia satu aliran, tapi ada juga like depends pada seseorang. Okay. Tapi kalau buat banyak benda ni kan, buat itu buat ini, macam mana membahagikan masa? Sebab kalau kita sebagai pengarah program lah contohnya, tapi dalam masa yang sama kartunnya juga, kita kena lebihkan masa sebagai pengarah mungkin. Okey, bagi saya macam ni. Bagi saya masa tu amat penting bagi diri kita lah. Kita membagi-bagikan masa, membagi-bagikan apa benda yang kita buat ni, perlu tahu apakah perancangan kita, apakah fokus kita yang sebenarnya. Kita boleh buat semua, tapi ingat apa yang kita buat tu perlu ada fokus. Saya buat melukis kartun ni sebagai saya hobi sebenarnya. Hobi je, bila ada topik boleh saya buat, bila saya ada teringat nak buat kita buat. Tapi fokus saya ialah mau kepada management sekarang ni. Okey, jauh dengan perjalanan. Banyak buat dah tu. Okey, baik. Sebenarnya kita nak tahu juga, kalau dari segi sebagai kartunis kan, anda lebih ke arah tampilkan message apa? Gitu. Okey, kita perlu tahu kartun ni satu medium yang universal. Semua orang senang, mulai budak kecil sampai orang besar. Jadi bagi saya apa yang saya nak sampaikan benda-benda yang kita nak tegur, benda yang kita nampak depan mata, benda yang kita nak cuba buat perbetulkan benda yang tak betul. Saya sampai dalam bentuk kartun lah. Apa saja benda, apa saja masalah, apa saja topik-topik yang saya nak highlightkan, saya akan buat dalam bentuk kartun lah. Okey, ada tak satu topik yang minat sangat nak ketengahkan, mesejkan supaya semua kategori ataupun generasi dapat faham mesej tu? Macam ni. Bagi saya, pendekatan saya, kalau macam kita buat satu benda yang ada mesej, satu benda yang baik. Sekarang saya tidak fokus kepada satu, saya fokus pada semua. Benda yang baik kita highlightkan, benda yang bagus untuk kita dengar, benda untuk buat perubahan, kita bagikan. Okey, contohnya tadi saya terdengar untuk kartun ni adalah untuk menyampaikan mesej. Tapi kenapa memilih medium itu kartun sebagai untuk menyampaikan mesej? Okey, tadi saya dah cakap tadi, kartun universal. Orang senang tahu, orang senang terima dan sebagainya, daripada budak kecil sampai orang besar. Jadi mana kalau macam kita gunakan kartun tu, gunakan stroke kartun untuk sampaikan mesej, saya rasa lagi berkesan untuk anak-anak ataupun untuk orang dewasa. Benda santai tapi ada impact kat itu. Ya, betul. Lagipun ada bakat kan, rugi kalau tak gunakan bakat tu sebaiknya. Betul. Okey, sepanjang menjadi kartunis, dah lama kan, pastinya ada cabaran yang dilalui kan. Apakah antara cabaran-cabaran yang orang rasa yang sampai sekarang ni ingat lagi, terngiang lagi? Okey. Kita melukis ataupun kita buat satu benda yang kita minat, benda tu bersifat subjektif. Kita yang tahu apa yang kita buat. Betul. Kita akan dengar daripada orang bercakap, tak baik, tak cantik, tak lawa sebagainya. Tapi yang penting pada diri kita. Kalau diri kita kata kita tahu benda tu baik untuk diri kita, kita buat je. Kita jangan dengar cakap orang. Memang saya banyak dengar kadang kita buat work, buruklah kau ni, tak sampailah mesej. Tak apa. Itu memang yang sebenarnya memang hidup manusia. Apabila namanya manusia, dia akan ada sifat macam tu. Bagi saya, terus buat je. Kita jangan fikir pasal orang. Kalau kita fikir pasal orang, kita akan lemah. Betul. Ikut hati ya. Gitu. Okey, dimaklumkan terlibat dalam satu pameran anjuran Kraftora, betul? Ya, betul. Okey, sekarang ni sedang pun berlangsung ataupun baru berlangsung semalam. Tapi dengan kerja lain lagi kan, macam mana membahagikan masa gitu. Bila kita minat, kita akan buat satu benda tu dengan efisien lah, dengan penuh semangat. Bagi saya, benda yang saya buat ni, yang program yang saya buat ni, pameran ni, satu benda yang patut saya berikan sesuatu untuk masyarakat dengar sebagainya. Jadi saya bagi masa untuk luangkan untuk buat artwork ni.
bagi mereka, bagi diorang tengok, bagi sampaikan mesej apa yang kita nak sampaikan. Okey, terlibat dalam pameran kan, apa ada tak sepatah dua kata nak bagi tahu ni? Sebab anda antara orang yang kuat juga dalam pameran ni. Okey. Bagi saya macam ni, apa artwork yang kita buat, apa benda yang kita lakukan, teruskan sampaikan satu mesej yang baik untuk diguna pakai oleh orang luar. Kalau masa kita tak bercakap, kalau kita tak beritahu, ada amat rugi. Kita gunakan bakat kita untuk memberitahu satu benda yang baik untuk masyarakat luar. Jadi kalau dari segi individu lah, dari segi peribadi lah kan, pameran ni bila dah terlibat kan, pasti ni sebelum ni pernah terlibat juga kan? Okey, dah banyak dah kot rasanya sebab dah lama. Mungkin ada apa fokus utama, objektif ataupun harapan untuk pameran ni? Saya rasa pameran ni patut diteruskan sebab kadang kita tengok banyak medium yang ada kat sini, banyak medium yang kita tengok mengutarakan benda-benda yang happy saja. Benda-benda yang deep macam ni kita perlu tahu. Jadi macam kita tengok kat sini, ada rasuah sebagai budaya kan. Inilah topik yang kita angkat lah sebenarnya. Macam saya sendiri pun, why not kita cuba bagi satu artwork, bagi satu medium yang diorang boleh tengok, diorang boleh lihat apa maksud tersurat dan tersirat dalam artwork tersebut. Okey, kita ada banyak segmen hari ini, tapi sebelum kita nak pergi segmen lain ni, saya ada beberapa soalan lagi sebelum kita nak pergi ke lain. Pastinya penonton di luar sana dah tak sabar nak pergi ke segmen seterusnya. Banyak soalan banyakkan soalan. Okey, sikit lagi. Yang ni untuk penonton ataupun bakal-bakal pelukis ataupun pelukis baru, mungkin sebagai orang lama ataupun senior orang katakan, cuba bagi sikit kata-kata semangat untuk adik-adik kat luar sana ke ataupun bakal-bakal pelukis ke dan sebagainya. Okey. Pada mereka kat luar sana mana kamera ni? Okey, pada mereka yang kat luar sana tu nak tahu apa yang patut kita lakukan, ingat bakat kita ada pada kita. Keluarkan bakat itu, pastikan bakat kita guna itu untuk kebaikan kita dan juga untuk kebaikan orang ramai. Itu saja. Okey, baik, itu dia sikit bicara daripada kartunis kita. Tapi korang jangan ke mana-mana, anda semua jangan ke mana-mana sebab segmen kita, rancangan kita, bicara kita belum habis lagi. Sebab lepas ni kita nak bagi Encik Syam Along, panggil apa? Atau Jinola? Panggil Along. Okey. Along, kita nak bagi Along rehat dulu, tarik nafas, nak bagi tenang dulu. Sebab lepas ni lagi menarik, kita nak buat surprise untuk dia. Korang, anda semua pun akan dapat juga. Nak tahu apa, kena tunggu sebentar lagi. Jadi kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini.
Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Big Blue TV dengan Big Live edisi khas pada hari ini. Okey, anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami sebab kejap lagi saya nak bagi tahu kontes. Nak tahu kontes apa? Kejap lagi saya bagi tahu. Sekarang ni, okey, masih lagi bersama dengan tetamu jemputan kita iaitu Syam Along atau Ginola. Tapi nak kena panggil Along. Cik nampak macam adik-beradik tak? Gitu. Okey. Syam Along ni seorang kartunis yang terlibat dalam sebuah pameran anjuran Craftora. Untuk maklumat, korang boleh layari laman sesawang www.craftora.com. Ejaan dia CRAFTORA. Okey. Ada artwork ataupun hasil lukisan yang dipamerkan di pameran tersebut. Yep. Jadi kita tampilkan kartunis ni sebab ni kita dah bawakan beberapa artwork mungkin untuk dijelaskan. Okay? Mungkin ada yang tak faham bila kita tengok kartun tu kan. Mungkin ada maksud tersirat, maksud tersembunyi ataupun mungkin satu gambar sahaja tapi membawa 1001 makna atau sebagainya. Okey, jadi jom kita tengok dulu satu artwork ni dan korang boleh teka ke apa sebelum kartunis ni explain apa artwork yang pertama ni. Okey, jom kita saksikan artwork yang pertama ni. Okey, dari dekat, dari jauh. Apa maksud ni? Okey, tengok ini kita nampak macam teropong kan. Apa yang saya nak sampaikan, bila kita nampak daripada dekat dengan kita dapat tangan, capai tangan. Kita nampak mungkin orang nak salam ke ataupun orang ni nak capai tangan kan. Tapi bila kita tengok lagi satu ni, bila kita zoom out dia, kita nampak rupanya dia akan bantu orang yang ada apa ni, orang yang banyak duit. Dia akan bantu orang yang boleh beri kelebihan pada dia. Jadi mana bila orang tak ada duit, orang tak ada beri kelebihan pada dia tak akan bantu sebagainya. Ini yang kita tak nak ni. Ini yang kita tak nak yang berlaku sekarang ni. Ini yang kita tak nak. Jadi patutnya kalau kita nak bantu, kita bantu semua orang. Tak kira orang tak ada duit ke tak ada duit. Jadi kalau macam kita fikirkan kalau orang tu ada duit, jadi orang tak ada duit, habislah. Matilah. Ni yang saya nak sampaikan. Jadi kita tengok lukisan saya ni, orang tengok pun dah tahu dah. Oh, ini yang sebenarnya. Nampak orang yang tepi tu pegang bendera, tolong. Buat tahu je kan. Bendera tu kan masuk bendera yang sekarang yang tengah viral kan. Naik bendera kan. Yang belakang tu. Tapi dia buat tahu je. Dia ambil orang yang mempunyai banyak duit tu. Nampak tak? Orang tu dia naik raket tu. Jadi bila dia minta tolong orang tu, dia sambut tangan orang tu, naik sama-sama dia. Sebab apa? Sebab duit lah. Okey, penuh dengan makna tersirat kan. Kalau first tadi explanation dia nampak macam teropong. Tapi saya nampak macam mata lah, 2 biji mata. Boleh. Tak mana-mana. Dia macam ni. Yang sebenarnya terpulang pada siapa yang melihat dia. Subjektif kan? Mata boleh, teropong boleh kan. Jadi dari dekat, dari jauh. Ni yang sebenarnya memang betul tadi, tersirat dengan tersurat. Yang tersembunyi pun ada juga. Masuk itu. Kalau tengok dari dekat kan, nampak macam orang tengah hanyut ke tengah lemas minta tolong naik ke atas kapal kan. Betul. Tapi bila kita tengok dari jauh tu, ada udang di sebalik batu lah maksudnya. Ni bukan setakat udang ni. Ketam semua ada. Tengok tu. Nampak tak yang belakang tu nampak macam ada kaki tertonggeng tu. Yang belah yang orang minta tolong yang duk angkat bendera tu kan. Kaki dia tapi badan dah masuk dalam, kaki kat luar tu. Oh, nampak. Selamat cakap. Kalau tak, saya tak nampak. Tak nampak? Nampak tak? Orang tu dah tenggelam dah. Buat tahu je. Sebab apa? Duit telah mengaburi mata seseorang. Tapi sebelah yang banyak duit ni macam ada something kaki juga. Tu pun orang ke? Kan, tu ayam. Ayam? Kan banjir, kawasan banjir ke sebagainya kan. Ayam dah mati sebagainya. Tapi orang ni, no. Kalau kau nak selamat, kau ada benda-benda yang aku nak, come, aku selamatkan kau. Okey, itu dia maksud yang tersirat dari hasil sebuah lukisan. Simple tapi inilah yang dikatakan penuh makna. Okey, mungkin tadi ada beberapa bentuk ke rupa yang saya tak nampak tapi bila diberitahu baru perasan itulah maksud yang sebenar yang hendak disampaikan. Okey, ada kata tadi nampak macam teropong tapi saya nampak macam mata. Macam-macam tapi
teropong dengan mata maksud sama. je. Maksud dia sama. Dia sebenarnya kalau awak tengok dekat tadi awak nampak kaki orang dengan kasut tu. Okey. Baik, untuk tu bukan satu je, kita ada lagi artwork yang kita nak tunjukkan, nak dapatkan penjelasan daripada kartunis tu sendiri, okey? Okey, ni pula. Tengok nampak tak? Okey, sebelum ni, sebelum awak tanya saya tanya awak pula. Apa yang awak nampak? Alamak, takutnya. Okey, saya nampak okeylah, first saya nampak muka orang, yang kedua nampak mata, sebiji mata je. And then yang ketiga nampak duit. Nak minta apa-apa kot, nak minta kelulusan bagi duit kot. Macam mana? Jadi betul apa yang awak nampak tu betul lah. Kan? Okey, kat sini apa yang saya nak sampaikan tengok ni. Mula-mula mata tu macam baru bangun tidur kan. Macam mata mesti macam baru bangun tidur kan. Lepas tu dia pandang ni, tak lulus ni. Tiba bila orang tu keluarkan duit, tenggelam biji mata dia. Tu nampak tu mata besar tu. Mata besar nampak duit, tenggelam biji mata dia. Wah, baru nampak okey lulus. Masuk kat sini pun saya nak tekankan juga kat sini, apabila kuasa duit tu akan mengambil semua orang. Kalau macam kita tak betul-betul dalam jiwa kita, benda ni akan berlaku lah. Jadi apa kita nampak sini lah. Dalam kalau macam orang tak ada sebagainya buat tahu. Tapi bila ada duit, disogok dengan duit, baru semua kerja boleh jalan, baru bersemangat sebagainya. Tak boleh macam itu. Sebenarnya kalau ikutkan dari segi etik, kalau macam baik, why not kita bantu walaupun bukan duit sebenarnya yang utama kan. Macam ni saya nampak ni. Dalam tidur, buka mata, nampak duit terus lulus. Okey, saya nak tanya yang tepi ni apa yang kecil? Macam matahari ke ataupun nak tunjuk kecerahan tu? Yang mana? Yang bunga-bunga yang enam tu bunga ke? Kalau macam dalam kartun, dalam kartun sebenarnya kalau macam benda yang bling-bling tu macam macam dia baru sedar daripada tidur. Betul-betul kecerahan, penjelasan macam tu. Dia kan dalam kartun kan ada burung berbusing tu pening kan. Kalau macam benda-benda berbusing-busing kita lukis, nampak macam sakit kepala. Ini macam dia baru sedar daripada tidur lah. Dia tengah tidur, nampak duit terus tenggelam biji mata dia. Kalau ikutkan original dia bukan macam ni. Original dia yang belah mata ni tak ada. Yang belah mata ni saya tulis hitam je, tulis Z je, Za tidur je. Lepas tu tenggelam baru nampak duit tenggelam mata. Tapi oleh kerana sisifu saya Zuna saudara Zuna kita, dia kata cuba bagi satu lagi modify sikit kartun ni nak bagi orang lagi senang nampak. Jadi benda ni yang saya buat. Saya tunjukkan ni cara dia lagi senang. Bila saya tunjuk ni lagi senang orang nampak. Dia sebenarnya macam ni. Benda-benda ni saya tidak cakap mengenai siapa, tak tunjuk pada siapa. Ini secara general. Bila satu benda yang tak baik tu kita ada bagi tahu dengan cara ni, kita go on. Okey, tengok yang sebelah kanan pagi ni baru nampak okey lulus. Okey, nampaklah tangan duit tu dengan biji mata tu, yang tu pun dah 1001 makna nampak tu. Cuma di bahagian kiri ni ini adalah step yang orang kata maksud yang sebenar lah kan. Tersirat. Okey, kalau rasanya kalau sekali tengok pun dah faham dah apa maksudnya. Cuma kalau ada penjelasan lebih jelas tadi, itu lagi buat orang ramai lebih faham. Tapi rasanya ramai yang akan faham walaupun simple. Ayat dia pendek-pendek je. Dia memang kita kena buat satu ayat yang orang nampak je orang terus faham, tapi faham bagi pihak dia. Kita tak ada masalah faham ikut apa yang saya faham. Tapi yang penting orang yang faham tu dia faham apa yang saya nak sampaikan. Macam mungkin pandangan awak lain. Tapi satu benda yang berteramat ni lah, tahu mengenai benda ni tak elok macam ni. Ni kira rasuah, ini kena ada duit semua boleh jalan. Walaupun orang tu tak punya kekuatan, tapi kalau ada duit, dia bagi lulus. Okey, itu dia artwork yang kedua yang penuh makna. Hanya lukisan mata dan tulisan sikit kat bawah tu, tapi walaupun begitu maknanya penuh mesejnya tu cukup sampai. Kalau first tadi nampak dia macam klasik sikit sebab dalam laut sungai gitu kan. Yang ni mata saja nampak macam moden ataupun lebih orang suka lah kot simbol mata. Dia macam ni. Sebab apa? Sebab simbol mata. Kadang-kadang sekarang pandemik ni, semua orang kat rumah. Apa lagi nak buat, tidur je lah. Jadi bila kita highlight benda tu, orang lagi senang nampak, ni tengah tidur ni. Bila tengah tidur, tiba nampak duit, wah terus
berjaga kan. Itu dia. Ada maksud lain lagi tu. Okey, bukan satu maksud je, bermaksud-maksud. Ya, Okey. bermacam-macam maksud. Bermacam-macam maksud. Okey, kita nak tengok sebelum kita nanti selepas kita tengok semua, kita nak tahu juga favorite yang mana satu. Tapi maksudnya tentang isu duit jugalah kan, nak tengok-tengok ni. Okey, ayat yang ketiga kita nak tengok apa maksud yang cuba disampaikan. Yang ni macam mana ni? Ini biasa kalau macam saya buat, saya lukis sebagainya, saya nak tanya pada orang yang melihat. Sekarang orang yang melihat depan saya ni adalah awak jelah. Okey. Apa awak nampak? Saya nampak gold. Baik. Tapi ada pen. Lepas tu mungkin dekat kaunter lah kot kan, ataupun dekat meja lah, tengah meja datang lah. Meja lah kan. Okey, lepas tu macam nak dapatkan satu kontrak sebab ada tulis kontrak. Betul? Okey. Straightforward kan? Bagi borang, bagi gold. 999. Okey. Macam tu. Betul? Betul, boleh juga sebab pandangan awak. Okey, bagi saya pula macam ni. Dalam keadaan sekarang ni orang tu kata, pakai pen gold ni dah best. Benda ni ada dua maksud. Satu maksud dia bagi orang tu emas, kan, dalam bentuk pen. Pen tu dia akan guna pakai untuk sign kontrak luluskan. Okey. Jadi kata, kau pakai pen ni. Pen ni emas ni. Orang yang dapat tu, betul lah emas lah. Bagus ni kalau luluskan ni. Tu yang ambil pen tu, dia akan buat lulus. Kan ada lulus kan? Itu lulus tu baru satu projek. Nampak tu berapa banyak lagi kertas tu. Dia Senang kata, buat duit. Betul, senang buat duit. Nampak tak? Pen yang dia pakai tu pen lama. Dia kata, bos, jangan pakai pen lama lah. Ni, satu pen yang best ni, emas ni. 9999 nampak tu? 999 kan? Orang 916. Ni pure lagi emas dia. 91, yelah. Yang tu lagi mana, pure. dia ambil pen ni, dia secara tak langsung, kelulusan akan bagi milik dia lah. Milik orang yang bagi pen ni. Jadi mana simbolik dekat sini adalah orang tu datang dengan satu benda yang bagus untuk kelulusan dia punya projek ke, untuk kelulusan apa yang dia minta. Ni yang kita nampak yang hitam tu kursi sebenarnya. Orang tu tengah duduk. Kursi. Kita nampak ni mesti tokoh-tokoh besar ataupun orang-orang yang berkuasa untuk menggunakan kontrak-kontrak kan. Sebab benda ni pun saya kena highlightkan, kena bagi tahu bahawa satu benda yang buat tak betul ni jangan diteruskan. Itu yang saya tunjuk kat sini lah. Okey, yang tu yang maksudnya sama yang sama dengan tema kita, iaitu rasuah sebagai budaya. Macam-macam cara pelbagai bentuk lukisan ataupun yang dijadikan dalam bentuk kartun ataupun tetapi maksudnya masih sama walaupun pelbagai angle pelbagai kategori lah, pelbagai angle, pelbagai cara penyampaian. Tapi maksud yang sama. Rasuah memang dah jadi satu budaya, bermaksud agak sukar kita nak cuba elakkan benda tu. Jadi pada mereka yang lihat ni, yang tengok begini, kalau benda yang tak baik tu ambil sebagai iktibar, jangan buat. Okey, kalau kita buat karangan nak sampaikan, contohlah kita buat esei kan, makan beberapa page jugalah, beberapa halaman juga. Tetapi kalau untuk yang ni, untuk faham isinya ataupun konteksnya dengan satu saja. Tapi yang ni lukisan nampak mungkin agak susah sikit sebab banyak batu kecil. Ke tak susah untuk seorang pelukis? Mungkin bagi awak susah, tapi bagi saya lagi susah. Sebab apa? Sebab saya mula nak buat ni, kena fikir dulu apa nak buat ni, nak buat tu sebenarnya. Sebelum sampai ke lukisan macam ni, saya lagi 2, 3, 4, 5 sketch yang saya buat. Mungkin nilai yang terbaik tu yang saya lukis. Sebab idea kan, idea kita dapat kat mana-mana, tapi apa yang terbaik, idea yang kita keluarkan tu boleh diguna pakai untuk orang ramai. Okey, baik. Itu dia penjelasan daripada pelukis kita yang menjelaskan lukisan yang ketiga dah kita kan. Ketiga dah, katanya yang tadi susah tapi yang lain mungkin senang. Lagi susah. Lagi susah. Macam mana ni kita nak jemput dia, nak ajak melukis dalam studio kita ni, sempat ke? Boleh. Okey, tapi awak yang akan melukis nanti. Alamak, kita lagi satu tadi. Lagi satu ni kan? Ada yang satu. Saya pula yang lukis, tak ada bakat. Okey, tak apa. Sama-sama kita tengok nanti siapa yang akan lukis. Okey, seterusnya. Ni. Okey. Ni. Cepat. Awak. Lu. Saya dulu saya jelaskan. Nampak macam orang dekat
tengah bagi announcement ke? Okey. Tengah berucap Tengah berucap lah. Okey, tengah ucap ke, announcement ke, dan ada kamera. Okey, amalan kita macam sebenarnya tak tahulah dia cakap tapi mungkin ada duit juga ni. Kat bawah tu kan. Sebab kita cerita pasal rasuah kan. Rasuah ni dia melibatkan duit, melibatkan benda-benda yang boleh mendatangkan satu benda yang tak bagus kan. Macam ni saya sampaikan, tengok. Kalau macam dari segi angle kamera, nampak macam dia berucap best je. Kita ini amalan kita mesti bentas bla bla bla. Kita mesti jangan buat satu benda yang tak baik bla 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 bla. Padahal bila bila belakang kamera, rupanya kat bawah dia banyak duit. Banyak duit. Dia yang sebenarnya dia bercakap tu pasal diri dia sebenarnya. Duit melambak banyak daripada depan ni, banyak duit tu. Tu yang macam rasuah yang orang bagi, budaya kita bagi bila ada banyak duit. Kat depan kamera dia akan cakap lain, belakang dia akan buat lain. Okey, gitu maksudnya. Nampak duit atas pun duit ke tu yang tergantung tu? Duit. Bawah banyak pun duit. Yang amalan kita tu maksudnya apa? Dia bercakap amalan kita adalah membentas rasuah, amalan kita adalah yang baiklah, yang positif lah mesejnya. Tapi di sebaliknya duit. Kerana duit. Yep. Duit memang memutihkan mata, betul? Betul. Dia apa cakap, bukan semua perlukan duit kan, tapi duit perlukan untuk semua kan. Betul. Mungkin duit tak penting tapi untuk meneruskan kehidupan memerlukan duit. Betul. Itu pasal saya tak banyak duit, saya lukis duit banyak. Tu. Betul. Okey, lepas ni kalau saya tak ada duit, saya kena lukis gambar duit. Betul. Cukup memuaskan. Dia macam ni, bila kita melepaskan sesuatu yang terberat dari kita dalam bentuk lukisan, kita akan rasa feel sedap. Kata hilang kita punya tekanan. Kalau macam awak tekanan tak ada apa-apa ke, aku nak pakai kereta lah. Lukis kereta. Okey, baik, itu dia. Yep. Maksudnya yang ni dalam tekanan lukis. Kalau orang pandai lukis bolehlah meluahkan emosi di kertas. Awak cakap awak tak pernah lukis kan? Yang sebenarnya awak pandai lukis. Seriously? Betul. Sebab apa? Sebab kalau macam awak masih kecil, awak tanya mak, ayah awak kan, berapa banyak dinding yang awak conteng. Jadi dari situ kita dah ada lah art. Tapi kita tak jumpa saja, kita nak asah kat mana. Tak apa, lepas ni kan saya kata awak yang lukis kan. Alamak, nervous lah nak kena lukis. Dah lama tak lukis. Kalau contengan dinding tu mungkin satu rumah lah kot. Pernah cantik. Okey, baik. Kita dah masuk 4 artwork kan. Okey. Antara 4 tu maksudnya mesejnya sama, pasal rasuah juga. Okey. Kena dengan topik kita. Rasuah sebagai budaya. Tetapi antara 4 tu yang mana menjadi favourite sendiri, ataupun yang mana yang mengambil masa agak lama untuk menyiapkan satu lukisan? Bagi saya semua lukisan yang saya buat tu jangka masa yang sama je. Dia punya duration dia. Lebih kurang satu artwork tu lebih kurang dalam satu hari je sebenarnya. Okey. Satu hari je lah. Tapi banyak tu yang saya minat. Awak tu minat apa? Ini tadi. Saya rasa saya minat yang kedua. Teropong tu bukan? Yang teropong tu. Yang teropong tu. Teropong tu. Yang kedua. Yang sebenarnya kalau awak minat yang teropong tu ada dua, awak kata mata kan? Saya pun minat tu sebenarnya. Sebab orang yang dekat air, kat laut kat air tu orang ulur tangan, so nak capai kan? Itu pun dah cukup mesej dia mengatakan membantu. Itu pun bila gambar sebelah tu, rupanya dia bantu pada orang yang ada duit je. Orang lain yang mati tertonggeng pun dia buat tahu je. Yang tu ambil masa berapa lama untuk lukis tu? Sama juga dalam 2 hari lah. 2 hari juga dalam untuk satu tu? Satu hari tu untuk fikir idea, sketch. Hari kedua tu ink lah. Okey, yang tu saya suka sebabnya simple tapi dia rasanya penuh makna gitu. Okey, itu adalah yang saya minat. Yang anda minat yang mana? Cuba korang komen kat bawah. Okey, saya ada kontes untuk anda semua. Kontes kita apa tahu? Saya tak tahu. Saya boleh masuk tak? Saya boleh masuk. Boleh kot. Okey, senang. Kontes kita sangat mudah untuk anda yang masih lagi menonton Big Live edisi khas hari ini ataupun yang dah menonton daripada awal ataupun yang baru masuk pun boleh. Sebab kita masih ada lagi slot akhir ni lepas ni. Okey.
kontes kita sepanjang rancangan kita hari ini daripada awal sampai akhir, anda diminta untuk membuat satu ringkasan ataupun di banyak-banyak slot kita tadi pada awal, nyatakan di ruangan komen apakah yang anda suka pada hari ini. Contohnya, saya suka kartunis bernama Syam Alom. Terima kasih. Sebab ni handsome. Terima kasih. Sebab nampak pemurah contoh, okey. Ataupun saya suka lukisan yang kedua ni sebab ni mesej dia sebab ni. Okey. Yang menarik producer akan pilih dan kita ada hadiah, okey. Hadiah untuk anda nanti, untuk yang terpilih. Okey? So, sebelum kita pergi ke segmen akhir ni yang kata nak bagi saya melukis betul. Alamak, takutlah nak lari cabut. Sebab apa? Sebab penonton mesti tanya-tanya. Tunggu ni. Nak tengok awak melukis. Sebab saya melukis dah nampak dah. Dah. Tapi saya tak ada bakat, tapi katanya sebenarnya ada bakat tersembunyi. Betul. Habislah saya lepas ni jadi pelukis. Bos saya kena cari orang lain dah. Okey, apapun kita nak berehat dulu sebelum kita nak pergi ke set seterusnya. Okey, saya pun nak fikir juga, tarik nafas dulu, kokok betul-betul kena lukis. Okey, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini.
Masih lagi bersama saya Anizan Hapani dan juga seorang kartunis iaitu Syam Along ataupun Along, okey, dalam segmen dalam rancangan Big Life edisi khas, iaitu dengan topik kita budaya sebagai rasuah sebagai budaya. Terbalik pula. Okey, dia nervous lah sebab dah sampai segmen akhir kan. Ya, Tadi kata ni nak suruh saya melukis, padahal saya tak ada bakat ni, takut. Okey. Okey, yang ni kita dah ada set untuk melukis, kertas mahjong, marker pen. Okey, kita nak yang kita janjikan tadi untuk melukis, tapi tak tahu nak lukis apa lagi. Dah ada idea ke belum saya pun tak tahu. Pasti ni saya tak ada idea. Okey, Alung dah ada idea nak lukis apa? Dah ada idea untuk awak melukis. Okey, saya sebenarnya tak pandai melukis, tapi tak apa, kita tengok dulu. Boleh sipu kita ada. Saya rasa tak perlu takut. Okey. Jom kita tengok nak lukis, tapi dengan dalam topik kita kan rasuah sebagai budaya. Ideanya. Okey, idea ni yang sebenarnya saya nak tunjuk macam mana orang nak start melukis, apa yang dia perlu tahu. Lepas tu baru boleh pergi ke mana-mana topik yang kita nak ambil. Okey, ni sangat bagus. Siapa yang nak belajar melukis tu, siapa yang masih baru dalam melukis ataupun yang ada bakat sikit-sikit nak asah lagi bakat, ini jom kita tengok ni. Okey, macam mana untuk permulaan tu, macam mana cara melukis, nak mula ke apa? Adakah bulat-bulat ke, dot-dot ke, macam mana? Okey. Boleh saya mula ke ni? Boleh. Boleh Mula dah. Okey. Awak janji mana tahu duduk sini? Pasti. Pasti. Saya tidak ke mana-mana. Saya nak belajar. Awak tengok apa sebab Okey. 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 Awak nampak tak ni? Nampak? Kotak-kotak, ada bulat, ada lonjong sebagainya kan? Okey. Ini yang sebenarnya ikutkan bentuk. Saya nak ajar ekspresi muka, bentuk-bentuk muka hari ni. Okey, bentuk muka. Kenapa saya akan buat benda-benda macam ni? Sebab ni kita nak menunjukkan karakter seseorang. Okay. Jadi mana kita kalau tengok kartun kita tak akan confuse. Okay. Awak pernah tengok SpongeBob? Empat segi. Pernah. Empat segi kan? Pernah. Favorite. Kalau macam dalam keadaan gelap pun awak dapat tahu tu SpongeBob kan? Sebab apa? Sebab dia empat segi. Okey, kalau Patrick segitiga. kan? Jadi mana kita tahu tu Patrick walaupun dalam keadaan gelap. Okay. Ini saya akan ajar ni muka ni. Muka. Saya akan buat mata. Wow, mudah. Nampak mudah tapi kena buat sendiri habis. Okey. Kita letak dia punya apa? Apa tu? Eyebrow. Kening. Kening. Nampak ni? Okey. Okey, ni muka dalam empat segi. Empat segi, okey. Okey, ni kan ni kita buat juga. Ni tengok sebelah, Mbak. Ni tengok kawan sebelah. Okey. Ni tengok telinga juga. Okey. Ini asas ke? Asas lah orang kata. Wah, okey. Wah. Nampak? Ni muka nampak senyum. Macam Patrick. Ni muka senyum, ni muka macam terpanjat kan? Kita boleh buat macam ni. Terpanjat. Okay. Itu maksudnya. Sampai maksudnya tu. Jadi mana empat segi, tiga segi muka orang Ni yang bulat ni kita buat juga. Dari sini. Benda yang simple, benda yang sama juga kan? Okey. Ni kita buat macam ni. Senyum. Ketawa. Ni gigi dia. Nampak tak? Okey.
Ni mesti ada. Telinga mesti ada kan? Telinga mesti ada. Wajib telinga mesti ada dan wajib. Rambut. Okey, rambut dia. Rambut dia handsome. Belah tepi. Belah tepi, nampak? Daripada 4 segi tadi, kita dah jadikan dia muka. Okey. Ekspresi muka dia senyum dalam keadaan macam apa ni kan? Dalam keadaan menjerit. Okey. Dia menjerit. Okey. Dia menjerit. Sebab mulut dia ternganga. Macam ni kita walau macam mana ni katalah ni orang A. Orang B, orang C. Dalam keadaan gelap pun kita dapat tahu orang A mana, orang B mana, orang C mana. Okey. Kan? Okey. Ni yang ni pula saya nak awak buat. Boleh? Cepat. Alamak, awak pilih. saya buat habis sebab saya pun tak tahu mana mata. Tapi yang ni dia okey tak apa. Tak apa, awak buat awak punya sendiri. Awak cuba pulang pada awak nak buat lonjong ke, 4 segi ke apa pulang. Awak pilih yang mana-mana muka yang awak nak. Oh, yang ni saya kena pilih yang ni lah. Ataupun awak nak buat awak sendiri. Nampak tak? Saudara. Kita punya akak kita ni dia akan buat sendiri. Dia pandai melukis sebenarnya. Tak pandai. Sekejap sini. Tak pandai melukis, tapi kalau disuruh melukis antara 3 ni, mungkin saya akan pilih yang kotak kot. Okey. Okey, kotak kot yang paling senang. Saya pun tak tahu yang mana paling senang, tapi saya cuba. Okey, first kena kotak kan? Aduh, kalau kotak pun fail mampu. Okey. Habis saya apa dulu tadi? Mata. Okey. Okey, mata. Lepas tu letak sini biji mata. Biji mata. And then lepas tu yang ni hidung dia. Alamak, lari. Okay. Lepas tu yang ni. Okey. Tarik ke bawah lagi. And then macam ni. Okey, macam ni lah. Okey, lepas tu gigi dia. Gigi. Lepas tu kru macam gelap lah saya lukis. Tak apa. Kan lepas ni kita panggil kru lukis. Okey. Betul kan nombor 9 telinga? Boleh. Okey, lepas tu rambut. Okey. Alamak terlajak. Okey. Okey. Alamak terlebih. Okey, kot lagi. Kening. Okey, kening. Macam lain je kening ni, tak tebal. Nampak tak? Terbaik. Tak adalah, saya dengar kru gelakkan saya lukis. Tak apa. Nampak tak? Ni. Kalau macam awak tengok pun awak nampak tak muka orang ni? Alamak. Okay. Nampak tak? Nampak kan? Jadi mana awak dah boleh buat dah. Simple je. Yang penting ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada rambut, dah jadi muka orang. Okey, ni baru muka orang. Mesej ni tak sampai lagi. Mesej ni muka orang je. Okey. Lepas tu kat sini, kalau macam kat sini, kita nak tahu macam mana kita nak buat muka perempuan pula. Okey, muka perempuan. Simple. Ni lelaki semua. Ni semua lelaki semua. Perempuan senang je sebenarnya. Okey, perempuan senang. Kita buat yang ni lah. Macam biasa kita buat bulat juga kan? Okey, lepas tu kita buat hidung dia. Mulut dia kena buat macam ni. Ni kening dia kena cantik. Kita letak ni. Perempuan lagi susah. Tu apa jerawat? Jerawatnya kan. Tapi kalau macam depan ni, macam ni rambut. Rambut macam ni ya. Rambut. Rambut senang. Nampak senang. Tapi bila lukis tak jadi, Dek. Tak apa, kita ingatkan macam ni. Okey, untuk makluman lukisan ni macam kartun ke apa, kita ada banyak cara kita nak buat lah. Salah satu kalau macam kita buat black and white lah. Ada satu wash ataupun colour. Tapi kali ni kita buat black and white lah. Okey. Ni. Okey, tengok. Kita ada colour biru dengan merah je. Kan kita buat kat bibir dia kan warna? Merah. Merah lah. Tengok simple. Yang kat rumah tu ataupun yang tengah tengok ni, kalau nak lukis, anda semua boleh lukis. Upload dekat ruangan komen tu. Lukisan yang cantik kita bagi hadiah. Betul. Cantik ni, pilih. Siapa yang pandai lukis, yang bertuah, yang terpilih dapat hadiah. Okey. Nampak dah bibir.
Boleh dah pergi pasar. Apa perbezaan tadi antara muka lelaki dengan muka perempuan? Perbezaan dia, ada bulu mata. Ada bulu mata, dia punya bibir dia. Dan hidung pun lain sikit perempuan. Sebab apa? Sebab kita buat perempuan ni lembut sikit lah. Nampak dia punya shape dia. Yang sebenarnya dalam semua ni adalah ekspresi muka tu. Paling penting sekali kalau kita buat kartun. Kalau macam kita buat dalam keadaan orang ni dalam keadaan marah, kita boleh buat macam ni. Oh, marah. Okey, ini unik. Lidah tu keluar, nampak tu? Gigi dia. Okay. Awak kena tengok. Dalam keadaan marah, nampak? Oh, jerit. jadi Wow. Sangat menarik. Baru muka je belajar ni. Ada buat bengkel ke? Ada. Okey. Kalau sepanjang pameran ni ada workshop untuk bengkel melukis juga ke macam mana? Ke pameran saja hasil lukisan? Buat masa ni pameran je lah. Pameran tapi sahaja. Boleh sebenarnya kalau kita nak buatkan untuk ni, untuk orang melukis, belajar melukis sebenarnya kan. Kita boleh, nanti kita tanya organizer, kita boleh cakap sebab satu benda yang unik sebenarnya. Orang secara tak langsung boleh tengok pameran, boleh buat kartun pelajar kan. Gitu. Okey. Rambut tak sikit, rambut sikit. Semua ni walaupun hanya muka sahaja tetapi ada maksudnya. Walaupun muka je, belum ada story lagi. Muka dah ada makna dah. Muka sahaja pun dah ada makna kan, orang kata. Nampaklah senyum, marah, semua tahu beza. Okey. Next kita nak lukis apa? Okey. Next. Boleh. Okey. Next sekarang kita lukis ni. Next. Kalau macam kita tadi kita tengok muka-muka. Sekarang ni kita nak buat muka dia sinis. Macam masuk muka dia nampak sesuatu dalam keadaan marah ke sebagainya. Macam biasa. Kita buat macam ni. Tengok ni. Mata. Mata. Nampak tak dalam keadaan ni, agak-agaknya dalam keadaan apa ni? Marah. Dalam keadaan marah, tengok ni Okey. Dalam keadaan marah. Okey. Dari sini pun kita dah tahu dah kita boleh letak apa. Kalau dalam keadaan marah ni kita nak buat apa topik dia. Kejap Kita buat kat sini, kita buat rambut dia. Okey, dia marah tapi handsome. Rambut nampak tu handsome. Nampak kat tepi kan. Okey, ini kalau ikut betul ni badan dia. Yang ni kalau melukis, kalau macam nak cari ilham tu dia kena ada isu dulu baru boleh timbul kan? Betul. Okey. Kalau macam ni tengok. Tetapi kalau Alung sendiri kebiasaannya selalu lukis apa? Jenis kata-kata muka orang macam ni lah. Saya lebih suka tumpu kepada muka-muka orang. Sebab tadi kalau tengok saya punya awak tadi, nampak muka orang tu senyum sebagainya. Daripada muka ni kita dapat tahu. Macam ni dalam keadaan marah ni apa kita boleh buat. Kadang kalau kita nak ni, kita boleh buat bubble sini. Okey. Okay, tulis. Kalau saya buat macam ni kan, biasanya kalau macam dalam kartun, kalau ada bubble ni, kalau tulis macam ni ke. Ni tengok buat apa ni? Maksud dia tengah marah. Tengah marah lah. Maksud tengah marah ada hashtag, ada bulat-bulat. Okey, tanda seru tu tanda marahnya. Tanda seru membawa maksud marah. Okey, kalau macam ni kadang awak nak buat apa? Kalau macam tengah marah ni, awak nak dia marah apa? Saya fikirkan. Dia marah sebab apa? Marah sebab apa tak tahulah. Ataupun yang baru berlaku sebab producer gelak saya punya lukisan. Siapa kru gelak ke saya punya lukisan? Jadi benar kalau macam kru gelak ini boleh ke saya sini boleh? Ni kata awak ni. Okey. Kan ni awak ni. Ini kru. Dia pakai ni kan. Headset kan. Dia pakai ni. Ni rambut dia. Okey. Dia tak tahu yang awak datang belakang dia. Dia tak tahu dia macam kita
Kita buat ni simple ni. Abang cameraman. Ha. Dia tengah lepak ni, nampak tak? Tengok dia orang gerak. Dia tengah lepak, dia konon tengah santai lah. Kan? Ni dia duduk kursi, tengah santai kursi belakang. Ni meja. Dia nampak je lah mudah. Kan meja lepak ni. Ni dia punya ni kan. Betul lah, nampak macam cameraman. Agak-agak awak. Dia relax kan, tadi dia gelak kat awak kan. Tengok. Awak datang dan marah ni, apa jadi kat dia ni? Habislah dia. Bila macam ni, tengok kita buat frame. Okey. Tengok dah jauh kita dah nampak dah satu frame gambar. Okey, kita dah nampak ini hasilnya. Cerita ni simple tadi. Saya lukis, lepas tu kru gelak, so dia buatlah saya marah. Tapi jadikan saya lelaki lah konon sebab kita tengah melukis gambar lelaki tadi kan. Macam ni. Berapa minit je ni dah nampak dah ada mesej yang nak yang hendak disampaikan. Okey, sebenarnya kalau tips melukis ni apa kalau boleh kongsikan kepada penonton kita? Okey, tip dia senang macam ni je. Kalau macam kita nak buat, kita cari satu idea yang ada di sekitar kita. Idea ni ada di sekitar kita. Sebab tadi awak cakap kru gelak ke awak. Jadi otomatik saya dapat idea, awak marah ni. Cara marah macam ni. Dia dalam keadaan relax, dalam keadaan dengar lagu kan. Lepak-lepak. Siap kau. Seriously, cameraman dengar lagu, dia tak dengar saya cakap. Lagi lah kan? Lagi awak marah kan? Okey. Yang ni dia sekejap je. Tak perlu ambil masa yang lama rupanya untuk melukis. Cumanya sampai idea yang lambat. Okey, idea dia dalam keadaan sekarang ni apa yang awak terlintas. Kalau tiba-tiba awak cakap satu benda yang terlintas tadi, kita buat je apa-apa. Tapi yang ni bila orang yang pandai melukis, yang ada bakat melukis, dia boleh meluahkan perasaan di atas kertas dengan menggunakan sebatang pensel ataupun yang sekarang kita guna marker pen. Betul. Macam ni je dah rasa tenang lah kan. Dah luah lah ni. Dah luah ni. Kalau marah lukis. Kalau marah lukis. Siap kau Siap kau. Biasa kalau saya marah saya tidur. Ya. Saya tengah bangun dah fresh. Tak boleh? apa. Kalau macam tu awak cakap tadi. Dia ni tak tahu kan. Orang penonton ingatkan awak akan marah dia ni. Pukul dia ni. Rupanya tak. Awak pergi lepak kursi tidur. Lepas kita buat tidur. Ada lagi. Nak buat tidur dah. Awak bagi dia idea. So pelukis dia perlukan idea je lah ya. Okey, ni tadi kita buat orang macam mana kita nak ni idea. Okey. Ni saya nak buat environment pula. Saya nak ajar orang di luar sana melukis pokok. Adik-adik ke abang-abang ke yang nak melukis ni, saya ajar cara melukis pokok. Paling senang sekali sebab pokok dekat dengan kita. Kita boleh buat orang pokok, lepak bawah pokok, berteduh sebagainya kan. Ajar buat pokok. Ni awak kena buat dapat ni. Okey. Okey. Ada contoh ke? Kalau ada contoh boleh, tak ada contoh habis. Okey. Nampak? Ini batang pokok. Senang Ni biasalah ada akar. Ada rumput, ada akar, lepas tu ada batu-batu. Okey. Sebenarnya inspirasi melukis ni dapat daripada isu semasa gitu ke atau macam mana untuk dapatkan inspirasi melukis ni? Okey, kalau macam isu semasa tu memang banyak. Kalau sekarang pun memang banyak. Kita dapat je idea, kita dapat idea apa yang terjadi, apa yang kita nak sampaikan. Kalau kita nak sampaikan satu benda tu, kita ambil benda tu, kita sketch. Kita buat, lepas tu kita simpan. Lepas tu macam ni, kita sketch, kita dapat idea tu. Tapi kalau macam kita buat balik, dia mungkin akan jadi lebih baik. Ingat tadi senang. Ni pokok ni kita buat daun macam ni. Okey, ni kita buat. Ni saya dapat lagi satu idea. Okey. Pokok lah tu pokok. Bulu pokok lah pokok. Pokok lah. So kita boleh berteduh di bawah pokok, pokok besar. Okey, awak kata kita berteduh bawah pokok kan? Okay. Ni kata orang berteduh bawah pokok. Dia kita buat simple je. Kaki dia macam ni panjang kan? Tangan dia. Dia tengah gitu. Dia tengah lepak ni dalam keadaan ni.
Anda yang kat rumah tu boleh dah tiru, boleh dah ikut. Ya, simple-simple nak lepak bawah pokok sebab lepak bawah pokok. Kalau macam kita lepak bawah pokok ni, kita nak nampakkan lagi dia betul-betul rest. Okey. Kita buatlah kat sini ada air, ada bakul, ada buah-buahan dalam dia. Okey. Ada buku dia baca. Wow. Tetapi seronok hidup kat macam tu. Tapi kat sini ada seekor burung, nanti kita buat seekor burung. Okey. Ada kita boleh tambah burung seekor kat atas. Kita tambah burung, kata burung Okey. Burung. Burung. Tapi ni nampak kan? Apa tu? Apa taik burung ke? Ke buah jatuh? Taik burung. Taik burung. Biasa duduk bawah pokok nak tunggu duit jatuh dari langit. Dia macam ni, dia macam ni kita nampak ni. Kita boleh buat sebelum tu kita buat. Orang ni dia melepaskan burung terbang ke langit. Tapi burung tu akan berak ke atas kepala dia. Ni simple ni. Saya nak awak lukis pokok je. Boleh Lukis pokok, okey. Saya boleh bagi nampak beza. Okey. Pokok yang sama? Tak kisah pokok apa. Alah, saya bukan tirulah, bukan ikut yang ni ataupun pokok apa-apa. Pokok apa-apa je. Saya nak tengok awak punya idea pula. Alamak, saya tak ada idea sebab tak biasa melukis. Okey. Tapi kalau nampak orang lukis pokok, mungkin saya boleh lukis pokok yang apa orang kata yang macam yang kanak-kanak lukis lah kot. Saya biasa lukis pokok macam ni. Nampak tak? Dia macam pokok yang besar tu kan. Dalam cerita kartun tu. Okey. Biasanya lukisan ni subjektif tau. Okey. Subjektif. Jadi macam tak ada pokok lah, malu lah macam ni. Best. Ni awak boleh buat lain ataupun nak ni awak buat mata. Pandang orang ni. Senyum je. Jadi pokok orang. Ya, dalam cerita apa Dora. Yang pokok boleh bercakap, okey? Ini dia. Ni simple. Yang sebenarnya kita buat satu benda. Macam awak buat satu ni, daripada apa yang awak buat ni, awak dah nampak idea apa yang awak buat. Macam ni saya nampak awak buat pokok macam ni, tu apa nak dia nak buat, kita buat ni mata. Sebab saya kata pokok yang zaman kanak-kanak kan. So mungkin itulah dia. Sebab saya jarang melukis. Bukan jarang lah. Entahlah, tak tahu, tak boleh. Jarang tak, ya saya lama tak melukis. Betul saya kata kalau macam awak buat macam ni, awak akan rasa relax sikit. Aku dapat buat ni. Okey. Okey, apa kata boleh tak lukis satu lagi lukisan ni yang melambangkan tema pameran kita, iaitu rasuah. Rasuah sebagai budaya pula. Mana tahu dia orang nak lukis juga, nak hashtag ini pameran dia orang. Saya kena fikir apa nak buat. Okey, kalau macam tu idea dia kita buat macam ni. Saya kalau macam ni saya tak ada idea. Okey. Saya buat dulu. Kalau tak ada idea buat macam tu dulu. Okey, sepanjang pameran ni apa yang penonton di luar sana yang pameran tu ada sesuatu yang menarik perhatian ramai, ataupun ada sesi ramah mesra dengan kartunis ke, ataupun ada forum ada 4 hari bulan kan, tapi dengan penulis-penulis juga kan. Dia macam ni. Apa yang menarik dia? Menarik dia ialah benda-benda macam ni tak ramai yang buat. Benda-benda yang nak menghalalkan satu teguran-teguran ni tak ramai orang yang boleh buat. Okey. Jadi mana kalau macam ada benda tu is good lah. Unik dia kita buat, orang lain tak buat. Okey. Tapi ni unik ni lagi sebabnya dijalankan secara maya di atas talian. So tak dapat jumpa depan-depan untuk beramah mesra. Betul. So macam mana kalau ada peminat nak beramah mesra secara maya dengan seseorang kartunis? Contohnya Along lah kan. Penonton kita ataupun peminat kat luar sana nak beramah mesra bagaimana secara maya? Melalui apa? Dia kalau macam nak nak borak dengan kita, tanya idea sebagainya, dia boleh terus letakkan hashtag nama saya kat situ, dekat ruang komen tu, dekat craftora.com kan. Craftora.com tu letakkan komen, cakap saya nak tahu lebih lanjut, saya nak belajar ke, ada buat kelas sebagainya, nanti saya akan PM bersedia bagi tahu. Mudah je caranya. Anda semua boleh layari laman sesawang Craftora, iaitu www.craftora. Craftora tu C kat depan .com. Okey. Sama juga dengan Facebook Craftora. Cuma
tinggalkan pesan ataupun komen di ruangan komen dengan hashtag nama kartunis yang anda nak beramal mesra. So nanti boleh bertanya soalan, okey, berbual di sana. Boleh. Gitu. Ni saya tak ada idea nak buat apa ni. Okey, tak ada idea pun cantik, nampak? Okey, nampak Ini orang nak berjalan. diri saya ni tak ada idea ni. Okey. Tengah mencari idea, kita buat sini. Apa idea yang kita nak cari ni? Oh, yang tu cara nak mencari idea. Oh, okey, tengah tak ada idea. Saya letak tengah saya atas ni. Cuma kalau kata seorang pelukis itu, idea itu adalah yang utama. Tanpa idea, susah sikitlah nak buat satu cerita kan? Betul. Dia perlukan idea. Idea sketch dulu sebagainya, buat orang LED ke apa ke. Tapi kalau macam nak lagi mudah, kita letak je apa-apa. Letak je macam kata apa kena buat ni, letak je satu benda. Kursi, kita buat kursi. Nanti dari situ kita boleh pecahkan. Okey, saya buat sini. Simple Ni kita nak cari idea. Kalau kita buat kartun paling simple sekali. Kita buat ni. Okey, ni apa ni? Slipper lah. Ya, slipper Okey, slipper Jepun ke apa kan? Oh, saya akan tengok kat skrin dulu. Okey, slipper Jepun. Okey. Dari slipper ni kita boleh buat ni. Cerita apa? Biasa pakai slipper pergi kedai bawah rumah, yang dekat-dekat, pergi pasar, pergi sungai kalau yang dekat kampung. Okey, ini zaman dulu. Macam ni kita boleh buat slipper ni, kita buat cerita dia, cerita mengenai asal slipper dekat mana. Lepas tu slipper ni kesian dia. Kesian dia. Sebab apa? Kesian. Kadang ada tak orang beli slipper yang mahal-mahal. Tapi dipakai kat kaki pijak tahi. Kan? Ya, betul. Kesian dia. Lepas ni jangan beli mahal lah, beli biasa. Betul. Lepas tu ni ada satu ni permainan. Kat sini pula hilang. Bila cakap pasal permainan, saya ingat satu permainan di zaman kanak-kanak, iaitu permainan baling selipar. Betul. Saya pun tak tahu macam mana nak main, tapi baling selipar lah. Sampai boleh susun balik bentuk dia. Betul, memang sakit. Okey. Kalau sini. Okey, macam ni. Permainan hilang. Dalam satu topik ni, kita boleh pecahkan asal. Asal ni berceritalah. Dia mungkin kita letak mata kat sini, dia akan cerita aku berasal daripada Jepun, lepas aku panggil orang panggil aku slipper Jepun. Macam tu dia berceritalah. Kalau macam dalam keadaan hilang, slipper lah salah satu yang selalu akan hilang di masjid, di surau sebagainya. Kita bercerita pasal hilang slipper sebagainya lah. Okay. Letak je apa-apa kat sini, kita pecahkan. Itu idea yang kita senang dapat. Cara untuk dapatkan idea untuk para untuk seorang pelukis yang dia perlukan idea. Akan lukis satu dulu, baru saya tahu. So kalau nak cuba-cuba tu kena lukis satu dan dari sini kita kembangkan. Okey? Betul. Contohnya kalau bukan dalam lukisan, bagi satu ayat lah kan. Yang ni dia lukis dulu baru dapat ayat. Kalau saya punya style, point dulu baru dapat huraian. Boleh ikut mana-mana kan. Betul. Gitu. Okey. Ni kita tengok ni, kita nampak tu macam idea ni. Lepas tu dalam lukisan pula kita kena ada perspektif untuk buat background. Okey. Sebab kalau macam kita nak sampaikan satu benda, nak kata mengenai rasuah ni kan. Tadi kan lukisan saya tadi tu bila cakap mengenai rasuah dekat dalam bilik. Okey. Dalam bilik kita kena tahu kedudukan bilik tu macam mana, meja macam mana, baru orang yang tengok tu orang faham. Oh, teliti juga ya. Sangat teliti tu. Tengok. Teliti juga. Ni saya buat frame frame. Frame. Yang penting kan kita buat satu dot kat sini. Okey. Ini perspektif. Ini yang paling penting sekali. Kalau macam kita letak meja kat sini. Okey. Letak meja. Ni kita nampak. Ni pintu. Ni pintu. Kalau pintu kat sini kita boleh letak meja. Perspektif yang paling penting sekali. Kat sini kita. Ini apa ya? Pintu, lepas tu ni pintu, ni living room ni. Ni kita boleh letak sofa ke.
Oh, pelbagai bentuk daripada buku orang pokok sampailah ke moden. Okey. Nampak macam modern Dia style. macam ni penting, perspektif ni penting sekali untuk lihat kedudukan. Dia sebenarnya kalau macam ni kita scan pakai pensel. Lepas tu nanti baru kita masukkan ink lah. Ni perspektif. Yang sebenarnya untuk belajar ni tak perlu dulu. Yang penting sekali, yang pertama tadi muka tadi, reaksi muka macam mana, marah, nangis kan. Lepas tu bila tu kita belajar anatomi kartun tu, cari idea. Okey. Untuk buat dan sebenarnya kepala pun dah cukup dah untuk sampaikan satu mesej. Okey. Dah banyak dah lukisan, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Okey. Banyak dah ilmu yang dikongsikan sepanjang melukis. Tak sangka dah berapa helai dah, 4 helai. Okey. Ni muka orang. Suka. Dah habis dah? Wow, kita ada ending. Muka tanda suka dah habis. Tak sabar nak tinggalkan studio kita. Okey. Gitu. Okey, alright. Alright. Okey, itu dia hasil lukisan yang ni adalah slot akhir seperti yang saya janjikan tadi. Saya pun dah cuba melukis yang tak seberapa. Lawa. Lawa. Kalau kartunis yang puji saya terima. Kalau orang lain puji kata lawa, saya rasa dia sedang mempermainkan. Okey, tak adalah gurau. Okey, yang ni adalah slot akhir kita di penghujung rancangan. Daripada awal sampai ke akhir kita dah bersama dengan kartunis. Mungkin sebelum kita berpisah, ada tak kata-kata ataupun harapan ataupun impian Along sendiri pada masa akan datang, walaupun dah banyak pengalaman, dah banyak dilalui, mungkin ada satu lagi impian paling besar yang belum lagi tercapai ataupun ada perancangan dalam masa terdekat ni, ataupun bagaimana, kongsikan pada. Okey, bagi saya macam ni, jadikan kartun kita sebagai wadah penyampaian benda-benda baik. Jadikan apa yang kita nak menyampaikan satu mesej dalam kartun kita, dan orang tengok kartun kita, orang tahu this is Malaysia, this is kartun kita. Itu kita nak. Yang penting sekali kita kena halatkan local content tu. Tapi awak tanya saya apa maksud Ginola? Lupa kan? Ya, dari tadi saya asyik tertanya, sempat tadi sebelum tu. Okey, Ginola kan Along Syam, nama sebenar tadi Syam Syaimun Ezil. Ingat lagi. Ginola tu apa maksudnya? Kenapa? Macam mana tercetusnya nama Ginola ni? Ginola ni, kan orang panggil saya Syam Along. Saya ambil nama belakang Along tu, awak cuba terbalik kan? A-L-O-N-G. Along. Terbalik kan? Jadi panggil Ginola. Ginola. Nanti saya nak cuba terbalikkan nama saya jadi apa. Sedap tak bunyi dia? Bila terbalik Along, sedap pula tak bunyinya. Okey, anda semua pun boleh cuba terbalikkan jadi apa. Okey, pameran yang sedang berlangsung pada waktu ini dah berlangsung semalam first day. Ini betul. Merupakan second day. Mungkin ada sedikit mengenai pameran untuk para penonton kita hari ini. Okey, pada mereka yang di luar sana yang ingin tahu apa yang kami bawakan, apa yang kami pamerkan, apa mesej yang kami nak sampaikan, okey, layari craftora.com kan? Layari craftora.com, www.craftora.com. Jadi kat situ ada banyak macam-macam ada situ hasil-hasil karya yang berikan kita inspirasi untuk jadi baik ke lebih baik. Itu dia. Untuk anda semua yang ingin menyertai pameran yang dianjurkan oleh Craftora bersama 35 kartunis, betul. Termasuklah Along sendiri, Zuna kartunis, ada Iris, banyak. ada ramai lagi lah banyak. Kan. Jangan cakap sampai habis. Sebab apa? Sebab kalau nak tahu, layari craftora.com. Kalau dia nak tahu, 3 je saya bagi. Selamat saya bagi 3 sebab kita dah tampilkan dia. Betul. Okey, so boleh layari laman sesawang craftora.com dan juga Facebook. Okey, macam mana pula dengan Along sendiri di media sosial? Ada nak promote, kita bagi? Okey, tak apa, pergi saya cari saya Syam Along je kat Facebook. Kat situ macam-macam ada. Syam Along kat Facebook, Instagram, Twitter samalah. Okey. Untuk anda semua, kita ada kontes masih lagi berjalan. Okey, kita akan pilih pemenang nanti. Mungkin
kita bagi lagi masa untuk yang baru menonton untuk join kontes tu, untuk sertai kontes itu. Kontes ni sangat mudah untuk mereka yang menonton kami di Big Live edisi khas ini daripada awal sampai akhir. Tuliskan perkara yang menarik bagi anda. Okey, contohnya kalau anda suka dengan kartunis, boleh tulis kat bawah tu. Saya suka Alon Shah sebab ni lukisannya macam ni. Ataupun saya suka segmen akhir lukis-lukis ni sebab tadi kru gelakkan moderator gitu kan. Contohnya, ini contoh, tuliskan di ruangan komen dan kita producer kita akan pilih ataupun admin kita akan pilih pemenangnya dan kita akan umumkan secara di Facebook juga ataupun di YouTube nanti. Baik, Alon, terima kasih kerana sudi datang ke studio BBTV ataupun Big Blue TV hari ini. Okey, lama dah saya pun dapat ilmu. Bukan sekadar berbual sahaja, kosong saja, tapi ada ilmu tu. Okey, para penonton pun banyak dapat manfaatnya. Okey, terima kasih. Jangan serik datang sini. Baik. Sebab nanti kena lukis lagi. Okey. Terima kasih juga kepada para penonton yang dah setia daripada awal sampai akhir. Kita masih ada lagi Big Live ni. Sepanjang pameran ni kita nak kongsikan banyak benda. Bagus kan? Sebab topik kita sangat besar, iaitu rasuah sebagai budaya. Dengan artis-artis yang lain pula. Okey, yang ramai lagi, sama ada di studio ataupun secara maya. Okey, kontes masih lagi berjalan. Jangan lupa komen di ruangan komen tu, tulis je apa-apa yang menarik. Okey, sampai di sini sahaja. Semoga kita berjumpa lagi di hari yang lain, okey, ataupun di waktu yang lain. Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Tengok nampak siap peace lagi. Okey.